Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Baik, Alhamdulillah bertemu lagi kita untuk pembelajaran yang seterusnya bagi subjek Bahasa Melayu tahun 5. Baik, saya sebelum memulakan pembelajaran pada hari ini, saya berharap semoga anak-anak murid saya berada dalam keadaan yang sihat insya-Allah. Dijauhkan daripada penyakit-penyakit yang berbahaya, terutamanya COVID-19, dan sentiasa bersemangat untuk menuntut ilmu ataupun untuk belajar dalam sistem PDPR. Walaupun terdapat kekangan-kekangan yang saya faham, banyak kekangan yang timbul, susah untuk mengikuti pembelajaran kerana memerlukan data internet, kadang-kadang data dah habis, ataupun terpaksa berkongsi peranti, terpaksa berkongsi telefon, laptop dan sebagainya dengan adik-beradik yang lain, ataupun kadang-kadang tiada peranti kerana digunakan oleh ibu dan ayah. Jadi saya berdoa semoga kamu semua diberi kemudahan. Walaupun payah, saya faham, tetapi pembelajaran harus diteruskan bagi mengelakkan keciciran. Sebab kita tak pasti bila agaknya kita dapat melaksanakan pembelajaran secara bersemuka, dapat kembali ke sekolah dengan kadar cakitan yang masih agak tinggi. Jadi nak tak nak kita terpaksa teruskan belajar secara PDPR. Baik, untuk pembelajaran hari ini, kita akan pergi kepada subtopik tata bahasa. Kita fokus kepada tata bahasa hari ini. Bahagian apa? Iaitu kata pemeri. Hari ini kita fokus kepada kata pemeri. Okey. Apa itu kata pemeri? Apa itu kata pemeri? Itu yang akan kita belajar hari ini. Baik, kata pemeri. Kita buka. Cikgu buka ni lah sekejap buka whiteboard sebab kita pun dah lama kan tak conteng-conteng. Ni whiteboard. Jadi sebelum cikgu menconteng di whiteboard ni ataupun menulis, jangan terkejut lah kalau tengok tiba-tiba tulisan cikgu buruk ke kan. Abaikan je. Dah lama lah cikgu tak menulis ni. Itu yang kadang-kadang tulisan dah tak betul dah. Dah apa orang kata, dah tidak selancar dahulu lagi. Baik. Kata pemeri. Okey, sekejap. Bismillah. Okey, kata pemeri. Baik, apa itu kata pemeri? Kata pemeri ni antara subtopik dalam tata bahasa, dia mudah sahaja sebenarnya, mudah. Dia tak banyak, tak banyak jenis kata pemeri yang ada, tak banyak. Hanya ada 2 sahaja. Iaitu hanya ada 2 je. Apa tu? Iaitu ialah dan adalah. 2 ni je. Okey, kita buat garis lah sikit. Ialah dan adalah. Ingat, kata pemberi, bila orang tanya kata pemberi tu ada berapa? Ada 2 saja. Ialah 1 dan adalah. Nombor 2 je ni. Ialah dan adalah. Tapi yang 2 ini, yang sedikit ini, kadang-kadang kebanyakan murid salah ketika menggunakan kata pemberi tersebut. 2 ni je, tapi ramai yang salah. Ramai yang salah. Kerana apa? Kerana tidak cakna bagaimana cara nak guna, waktu bila nak guna ialah, waktu bila nak guna adalah. Hari ni kita akan lihat dan kita akan belajar. Waktu bila kita nak guna ialah, waktu bila nak guna adalah. InsyaAllah awak dah belajar, awak dah tahu, mudah akan jadi lebih
Mudah. Senang je sebenarnya. Senang. Baik. Apa itu kata pemeri? Secara ringkasnya, kata pemeri ialah untuk memerihalkan kata. Kata pemeri itu apa? Kata pemeri ialah untuk kata yang digunakan untuk memerihalkan ayat, subjek dan predikat. Ataupun memerihalkan ayat pun boleh. Memerihalkan bahagian subjek dan predikat sesuatu ayat. Itu maksud dia, lebih kurang macam itulah. Okey. Memerihalkan bahagian subjek dan predikat sesuatu ayat. Maksudnya lebih kurang macam ni. Kan dalam satu ayat ada subjek dan predikat. Dalam ayat ada subjek dan predikat. Jadi kita guna kata pemeri ni untuk bezakan antara subjek dan predikat. Jadi perkataan sebelum kata pemeri merupakan subjek dan yang selepas kata pemeri merupakan predikat. Okey, subjek dan predikat ni apa? Predikat ialah keterangan bagi subjek tersebut. Baik, kita lihat satu contoh, satu ayat. Okey, satu contoh. Okey. Okey, katakan contoh Contoh tempat kosong. Ibu saya tempat kosong seorang guru. Jadi tempat kosong ini kita masukkan kata pemeri. Kita masukkan kata pemeri. Kata pemeri yang sesuai ialah, jawapannya ialah. Okey, kata pemeri ialah. Okey, jadi apa maksud kata pemeri tadi? Kata pemeri memerihalkan bahagian subjek dan predikat. Saya dah cakap, saya dah terangkan sebelum kata pemeri, sebelum ni kata pemeri, sebelum dia ialah subjek dan selepasnya ialah predikat. Jadi kata pemeri ni dia membezakan antara subjek dan predikat. Okay. Mana subjek? Ini subjek. Ini subjek. Itu subjek. Dan predikat mana? Predikat yang ini. Itu predikat. Okay. Jadi ibu saya, kita letakkan kata pemeri ialah tengah-tengah seorang guru. Ibu saya ialah seorang guru. Jadi ini subjek, ini predikat. Predikat ni apa? Menerangkan subjek. Jadi kenapa kena guna ialah, bukan adalah? Itulah hukum tata bahasa untuk kata pemeri. Kenapa? Kerana waktu bila nak guna ialah, ni kita akan gunakan ialah apabila berjumpa dengan kata nama. Waktu bila guna ialah? Apabila berjumpa dengan kata nama. Maksudnya kita buat tambah lah. Sekejap Ingat, kita guna ialah, kita guna kata pemeri ialah apabila kita berjumpa dengan kata nama. Okey, contoh kat sini. Okey. Awak nak kenal pasti nak guna kata pemeri itu ialah atau adalah, tengok perkataan selepas kata pemeri ni. Selepas kata pemeri, katakanlah bahagian kata pemeri ni kosong. Dia suruh isikan kata pemeri yang sesuai. Jadi awak kenal pasti nak guna ialah ke adalah, lihat sebelah selepas ni, bukan yang kat depan ni, lihat yang kat belakang ni. Okey, seorang guru. Kenal pasti seorang guru ni apa? Kata nama ke, frasa nama ke? Okey, kata nama atau frasa nama. Sama dulu ni. Okey. Kenal pasti seorang guru ni apa? Kata nama ke, kata sendi ke, ataupun kata adjektif ke? Okey, kalau awak dah kenal pasti, ini kata nama ni seorang guru, maka jawapannya tidak lain dan tidak bukan
Ialah. Ialah. Okay. Sebab apa? Sebab syarat untuk kita menggunakan ialah apabila kita bertemu dengan kata nama atau frasa nama. Okay, kita lihat contoh buku teks tadi. Lihat di bawah. Kata pemberi ialah, nampak ni? Kata pemberi ialah hadir di hadapan. Dia hadir di hadapan frasa nama. Hadir di hadapan frasa, betul tak? Nampak? Ialah ni dia hadir di hadapan frasa nama. Frasa nama kat belakang dia. Ini frasa nama. Jadi kita kena guna ialah. Okey, jelas Baik. Dah jelas? Kita lihat pula adalah. Okey, waktu bila kita kena guna adalah? Waktu kita kena guna adalah apabila bertemu dengan, okey kat sini awak tak jelas lah. Sinilah. Apabila bertemu dengan kata sendi. Contoh kata sendi apa? Contoh kata sendi ada banyak. Contohnya untuk, bagi, dari, daripada, itu semua kata sendi. Dan juga apabila bertemu dengan kata adjektif atau frasa adjektif, boleh dua-dua tu. Okay. Contoh, kalau tak ada contoh tak nampak kan? Kita bagi contoh. Okay, contoh kat bawah. Okay, ini nombor 1. Okay, contoh nombor 2. Nombor 2 ni contoh untuk penggunaan kata pemberi adalah. Okey. Makanan ini adalah, okey, kita gariskan supaya nampak jelas kata pemberi dia. Kenapa? Untuk Aminah, contoh. Okey, kenapa kita guna adalah? Kerana sebagaimana yang dah terangkan tadi, kita guna adalah apabila bertemu dengan kata sendi dan kata adjektif. Okay, jadi yang ini, untuk ni, kita guna hijau lah. Untuk ni merupakan kata sendi. Ni kata sendi. Maka bila ada kata sendi, kata pemberi yang kita guna adalah. Kata pemberi yang kita harus guna adalah. Sebab syaratnya macam tu. Adalah apabila bertemu kata sendi dan juga kata adjektif. Baik, contoh kata adjektif pula. Ayat untuk kata adjektif. Nombor 3. Baik. Contoh kejap. Okay. Bagus. Adalah menyeramkan, katakan. Okey. Nampak? Tayangan filem tadi adalah menyeramkan. Jangan lupa Tayangan filem tadi adalah menyeramkan. Jadi seram. Menyeramkan, kata akar dia seram. Jadi menyeramkan ni kata apa? Kata nama ke? Bukan. Kalau kata nama kita tak boleh guna adalah. Kata apa? Kata sendi pun bukan. Kata apa? Kata adjektif. Nampak? Adalah kita guna bila guna kata sendi. Adalah ni apabila berjumpa dengan kata sendi dan kata adjektif kan? Maka menyeramkan ni merupakan kata
adjektif. Okey. Jadi kata adjektif, kita kena guna kata pemberi adalah. Kita kena guna kata pemberi adalah. Jadi jelas Okey, kita ulang balik. Waktu bila guna ialah? Waktu kita guna kata pemberi ialah apabila bertemu dengan kata nama atau frasa nama. Okey. Waktu bila guna kata adalah, kita guna kata pemberi adalah apabila bertemu dengan kata sendi ataupun frasa sendi dan juga kata adjektif ataupun frasa adjektif. Okey, jadi sebab itulah saya dahulu tekankan awak semua kena kuasai yang asas tu, kena kuasai beza antara kata nama, kata kerja, kata adjektif, kena kuasai yang tiga paling asas tu. Sebab nampak macam mudah, nampak macam tak ada apa-apa nak macam kenapa nak kena kuasai? Tetapi sebenarnya jika awak dah kuasai tiga tu, dia memudahkan awak untuk menguasai golongan kata yang lain. Golongan kata yang lain. Yang asas tu kata nama kena bezakan, kena tahu apa itu kata nama, apa itu kata kerja dan apa itu kata adjektif. Sebab dia akan memberi kesan kepada penguasaan awak untuk golongan kata yang lain. Contoh macam ni. Kalau awak tak tahu apa beza macam mana kata nama tu apa cikgu? Kata kerja tu apa? Kata adjektif tu apa? Maka kata pemberi pun awak tak boleh nak buat. Sebab awak tak tahu nak letak kat mana satu. Jelas Kita dah belajarkan dulu kata nama tu apa? Kata nama ialah nama bagi setiap benda, manusia, orang. Sama ada bernyawa ke tak bernyawa. Yang nama benda yang ada di sekeliling awak, itu kata nama. Kata adjektif pula apa? Dah belajar lepas, kata adjektif melibatkan perasaan, melibatkan sifat. Kata adjektif ialah sifat sesuatu kata nama. Sama ada perasaan ke, sifat dia lah. Bentuk ke, rupa dia ke. Bukan untuk manusia saja, untuk benda, untuk semua kata nama. Kerusi pun ada, kita boleh gunakan kata adjektif. Contoh, kerusi ini besar. Jadi besar itu merupakan kata adjektif bagi kerusi, sebab sifat kerusi tersebut. Sebab tu awak kena kuasai. Kata kerja pula macam mana? Kata kerja pula ialah yang melibatkan perbuatan. Jangan tertukar dengan pekerjaan lain. Pekerjaan itu ialah kata nama. Dia bukan kata kerja. Walaupun perkataannya kerja, pekerjaan kan? Tapi pekerjaan merupakan kata nama. Tapi kata kerja ini ia melibatkan perbuatan. Apa-apa yang kita buat. Apa-apa yang kita buat. Ingat lagi kan saya pernah tanya dahulu. Seorang-seorang saya minta senaraikan kata kerja. Sebab ada banyak kata kerja. Menulis, makan, minum, tidur. Sekarang, contoh sekarang ni. Sedang belajar, menonton, mendengar, melihat. Banyak kata kerja Sebagaimana banyaknya kata nama, begitulah kata kerja. Jadi kena kuasai. Kalau awak tak kuasai golongan kata asas ni, golongan kata yang asas ni, susah awak nak kuasai yang seterusnya. Okey, jelas Kalau dah jelas, kita pergi lihat, kita kembali kepada buku teks. Okey. Jadi dalam buku teks ni awak lihat tajuk dia keluar dengan tenangnya. Baik, kita baca sama-sama. Keluarga Encik Nazri mengamalkan panduan keselamatan sebelum bercuti. Okey, ini gambar dia. Encik Nazri memberitahu Encik Tiong dan Encik Ravin bahawa beliau sekeluarga akan bercuti. Mereka ialah jiran Encik Nazri. Yang dia warnakan ni, kenapa dia bukan saja-saja warnakan tau? Ada sebab untuk dia warnakan ni supaya awak lebih cak kenal. Ini ada benda ni. Kenapa? Ini dia supaya awak lebih fokus kepada perkataan ini, ayat ni. Sebab ayat ni merujuk kepada pembelajaran kita hari ni. Okey, ialah kata apa? Kata pemeri. Ni ialah kata pemeri. Dah belajarkan tadi. Kita gunakan kata pemeri ialah apabila berjumpa dengan frasa nama. Ni jiran Encik Nazri. Jiran Encik Nazri. Ini ialah frasa nama. Maka kita kena guna ialah. Kata pemeri ialah. Tak boleh guna adalah Sebab kenapa? Kita guna adalah apabila bertemu dengan frasa sendi ataupun kata sendi dan juga kata adjektif ataupun frasa adjektif. Ini bukan frasa adjektif, ini bukan frasa sendi. Ini ialah frasa nama ataupun kata nama Encik Nazri. Maka kena guna ialah. Baik, kita baca seterusnya.
Tindakan Encik Nazri tersebut adalah sebagai, nampak? Ni kata pemberi lagi ni, adalah. Alamak, kena guna highlight lain lah. Highlight warna lain, hijau adalah. Pun tak ses. Sekejap kuning lah. Jelas. Okay. Adalah sebagai makluman supaya mereka dapat mengawasi rumah ketika ketiadaan beliau sekeluarga. Maka nampak, adalah ni kata pemberi. Sebagai ini kata sendi. Ini sebagai. Maka kata sendi kita kena guna adalah. Tak boleh guna ialah. Okey, sebagai makluman supaya mereka dapat mengawasi rumah ketika ketiadaan beliau sekeluarga. Tindakan bijak ini adalah penting. Ni lagi kata sendi. Kata pemberi adalah penting. Penting ni kata apa? Kata adjektif. Sifat. Kata adjektif. Adalah penting. Jadi kita dah belajar tadi. Kalau kata pemberi jumpa penting, kata pemberi yang sesuai kita gunakan adalah. Maksudnya kata pemberi berjumpa dengan kata adjektif. Kata pemberi berjumpa dengan kata adjektif, kita kena guna kata pemberi apa? Adalah. Tak boleh guna ialah. Tak cukup. Sebab kalau guna ialah, salah dari segi hukum tata bahasa. Okay, hukumnya, kalau jumpa kata adjektif, penting, maka kena guna kata pemberi adalah. Okay, demi keselamatan harta benda. Okay, jelas Okay, kita baca kat sini sama-sama. Si kelabu dan si butir tempat kosong anak peliharaan Afifi. Okey, jadi macam ni. Awak nak kenal pasti, nak letak kata pemberi apa ni? Ialah ke adalah? Maka caranya kenal pasti dahulu perkataan selepas tempat kosong tu. Arnab. Arnab ni kata apa? Kata kerja ke? Tak. Kata adjektif sifat ke? Tidak. Arnab ini ialah nama bagi seekor haiwan. Maka ia ialah kata nama. Okay, bila kita dah kenal pasti Arnab ini merupakan kata nama, maka senanglah kita nak cari kata pemberi yang sesuai. Apa dia? Ialah. Maka nombor 1 ni ialah. Senang kan? Senang saja. Okay. Dia menghantar haiwan peliharaannya ke pusat jagaan haiwan. Pusat ini menawarkan penjagaan eksklusif bagi haiwan peliharaan melalui konsep hotel. Perkhidmatan ini tempat kosong. Mudah pula. Mudah. Oi. Apa hal pula dia? Semua pula. Tak boleh ni. Sekejap saya guna highlight ni lah. Okay, nampak? Jadi mudah ini merupakan kata apa? Mudah. Ada sifat-sifat. Mudah kan sifat. Kata adjektif. Dah kenal pasti. Jadi kita dah belajar tadi. Kalau kata adjektif, mestilah guna kata pemberi adalah. Okey, adalah. Senang kan? Okey, seterusnya. Encik Nazri memasang suis pemasang automatik. Pemasang automatik tempat kosong alat untuk mengawal dan menetapkan tempoh lampu menyala. Baik, kenal pasti alat ni apa? Apa ni alat? Alat itu kata nama. Okey, dah belajar tadi kata nama kena guna kata pemberi ialah. Okey, kat sini ialah. Okay, seterusnya, pemasang automatik tempat kosong penting. Penting ni, kena pasti. Penting ni apa? Ya Allah, ya Tuhanku. Penting ni apa? Penting ini kata adjektif ataupun kata sifat. Maka jawapannya adalah. Okay.
Sebagai alat keselamatan ketika penghuni tiada di rumah pada waktu malam. Baik, seterusnya. Encik Nazri juga melaporkan ketiadaan beliau sekeluarga di rumah kepada Encik Azlan. Encik Azlan 40 anggota polis. Ya, anggota polis. Apa dia? Kata sendi ke kata nama? Ke kata adjektif? Kata nama? Okey, kalau awak dah tahu tu kata nama, maka jawapannya apa? Kena letak yelah ke adalah? Ni awak kena buat sendiri. Okay, kita baca sambung. Encik Nazri memberikan alamat rumah kepada beliau. Maklumat ini tempat kosong untuk. Untuk ni kata apa pula? Kata sendi. Okey, kalau kata sendi jawapannya apa? Itulah jawapannya kan. Baik. Untuk memudahkan pihak polis membuat rondaan bagi mengekang pencerobohan. Okey, jelas tak? Baik. Kalau dah jelas, saya minta awak tulis semula perkataan ini, gambar tak payah lukis lah. Awak tulis semula pernyataan ni ataupun petikan yang terdapat dalam buku teks ni di dalam buku tata bahasa atau mana-mana buku latihan yang sesuai. Kalau tak ada, buku kosong pun boleh. Okay, kemudian tempat kosong ni awak isi dengan jawapan yang tepat yang kita dah belajar tadi, yang saya dah bagi, yang sama-sama kita dah bincang. Dan yang kosong 2 bawah ni awak kena isi sendiri. Tak boleh? Mana boleh tak boleh? Dah belajar. Senang kan? Senang. Takkan nak bagi semua, awak kena buat sendiri pula yang ini. Caranya kenal pasti ni. Apa dia? Kata nama ke, kata adjektif ke, kata sendi. Dah kenal pasti, kita baru boleh letakkan kata pemberi yang sesuai. Okay, jelas Baik, kalau jelas, saya rasa cukup pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga pembelajaran yang sedikit ini memberi manfaat kepada awak dan saya. Jika ada salah dan silap, saya mohon kemaafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Semoga bertemu lagi pada sesi seterusnya insya-Allah.